Vivo X50 Series, fotografi, definisi baharu, gimbal sensor sensitivity mantap, pemandangan malam yang menakjubkan. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, antara yang menjadi perhatian hari ini, status institusi bank tempatan, ekoran lanjutan tempoh moratorium, kedudukan hutang negara dan pendedahan liabiliti kerajaan serta penguatkuasaan kerusi keselamatan kanak-kanak. Untuk laporannya, kita bersama Amirul Hakim Lokman di Parlimen. Silakan Amirul. Terima kasih Nik Munira. Terus ke laporannya. Kedudukan hutang negara dan pendedahan liabiliti kerajaan pada akhir tahun ini dianggarkan berjumlah 1.264 trilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan 1 Dato' Abdul Rahim berkata, jumlah itu mengambil kira defisit keseluruhan bagi tahun ini termasuk pembiayaan pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan kerajaan kesan pandemik COVID-19. Disiplin fiskal kita adalah berada di tahap yang tinggi kerana kita memastikan kita ada statutory limit dalam hutang-hutang kita, iaitu tidak melebihi daripada 55%, walaupun kita akan berusaha untuk menambahnya sehingga 60% dalam masa terdekat ini. Dan kita juga telah menetapkan debt service ratio kita di tahap 15% daripada KDNK. Dan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kerajaan sentiasa mengamalkan dasar berhemah untuk membayar, untuk memastikan bahawa pengurusan keuangan negara kita di tahap yang baik. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Lanang Alice Lau Kiong Yeng mengenai jumlah hutang negara dan liabiliti sebenar kerajaan terkini. Tambahnya, kerajaan juga menanggung dan terdedah kepada tanggungan komitmen kewangan. Ia termasuk komitmen jaminan sebanyak 166.9 bilion ringgit bagi melaksanakan projek infrastruktur. Hutang syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB berjumlah 32.6 bilion ringgit dan anggaran liabiliti kewangan lain sebanyak 181.4 bilion ringgit. Ketika ini hutang kerajaan persekutuan adalah sebanyak 823.8 bilion ringgit, iaitu berdasarkan had statutori kedudukan hutang adalah pada kadar 53.6% keluaran dalam negara kasar KDNK. Justru beliau berkata dalam usaha memastikan paras hutang dan pendedahan liabiliti kewangan persekutuan kekal terkawal dan terurus, kerajaan akan melaksanakan langkah konsolidasi fiskal secara berperingkat apabila persekitaran ekonomi kembali pulih bagi mengurangkan keperluan pinjaman. Sementara itu, Dato' Abdul Rahim turut memaklumkan pelanjutan tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman tidak akan menjejaskan keupayaan institusi perbankan tempatan. Jelas beliau, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira kemampuan kewangan bank berdasarkan nasihat Bank Negara dan Persatuan Bank-Bank Malaysia. Setakat ini sememangnya kerajaan pihak bank telah pun menanggung 66.6 bilion pakej moratorium tersebut sehingga bagi tempoh yang telah dilaksanakan setakat dan yang saya ingin nyatakan di sini bahawa bank memang berkemampuan untuk melaksanakannya kerana bank mempunyai buffer yang mencukupi untuk menanggung semuanya ini, dan setiap keputusan untuk melanjutkan moratorium ini adalah dikawal selia oleh Bank Negara dan juga melalui penglibatan Persatuan Bank-Bank Malaysia. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jempol Datuk Muhammad Salim Sharif. Akhir Julai lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kerajaan akan melaksanakan kaedah moratorium secara bersasar setelah ia secara automatik berakhir pada September. Kaedah itu khusus untuk golongan yang benar-benar memerlukan sahaja, termasuk individu kehilangan pekerjaan pada tahun ini dan belum memperoleh pekerjaan baru. Seterusnya, penguatkuasaan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS masih dilaksanakan secara advokasi sehingga hujung tahun ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, ia bagi memberi laluan kepada institusi penyelidikan keselamatan jalan raya MIROS untuk mengkaji semula kesesuaian dari segi usia dan ketinggian. Ujarnya, satu pelan tindakan secara menyeluruh akan diumumkan kelak. Kita akan teruskan penggunaan CRS
Seperti mana yang saya katakan dalam jawapan asal saya, iaitu kita sedang mengkaji semula dari segi ketinggian umur. Kerana kalau kita berdasarkan kepada UN Regulation nombor 129, kita melihat dari segi praktikal, kalau di Jepun, kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah. Ada yang negara Europe dia sampai ke 15 tahun. Ada yang mengikut sampai ketinggian 150 cm. Adakah nilai ambang 135 cm dengan 36 kilogram ini merupakan nilai ambang yang patut kita terima pakai? Jadi kesemua ini kita dalam peringkat untuk berbincang dan juga MIROS sedang membuat kajian secara khusus tentang perkara ini. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Libaran Dato' Zakaria Muhammad Idris yang meminta Menteri Pengangkutan menyatakan jumlah manakah tahap pelaksanaan dasar CRS yang berkuat kuasa pada 1 Januari lalu. Kementerian Pengangkutan juga katanya akan merangka cara penyelesaian jangka panjang yang dapat melindungi tahap keselamatan kanak-kanak tanpa membebankan ibu bapa. Beliau turut memaklumkan tahap kesedaran ibu bapa terhadap penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak meningkat 6%, iaitu daripada 38% pada tahun lalu kepada 44% tahun ini. Baik, kerajaan bercadang untuk menambah 1 juta dekoder MyTV bagi siaran televisyen percuma MyFreeView, ekoran permintaan tinggi oleh rakyat. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, perkhidmatan percuma itu mendapat sambutan baik terutama penduduk di kawasan luar bandar. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pasir Putih Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkenaan status perkembangan pelaksanaan bagi meningkatkan capaian jalur lebar supaya siaran televisyen digital tidak mengalami gangguan. Sejauh mana perkembangan ini telah diwujudkan di dalam negara kita dan berapakah jumlah perbelanjaan kerajaan yang telah dilabuhkan? Untuk yang 5G ini belum diberi lagi oleh kementerian kepada syarikat-syarikat tertentu untuk kita menjalankan spektrum 5G ini. Jadi kita harap selepas ni mungkin ianya akan mendapat pengetahuan yang lebih baik lagi lah. Cuma satu lagi lah, untuk makluman yang berhormat, kita tambah. Sekarang ni MyPreview permintaannya cukup banyak. Sekarang ni kerajaan tengah memohon tambahan sebanyak 1 juta lagi. 1 juta lagi untuk kita beri perkhidmatan percuma kepada rakyat terutamanya di luar bandar untuk perkhidmatan MyFreeView atau MyTV ini. Terima kasih. Tambah beliau, pihaknya menyediakan peruntukan untuk meningkatkan kualiti kandungan bagi memastikan saluran TV kerajaan dapat memberi maklumat kepada rakyat khususnya di luar bandar. Jelasnya, MyTV iaitu syarikat yang mengendalikan MyFreeView sedang berusaha memberi perkhidmatan siaran TV digital MyFreeView menerusi pelbagai peranti dan platform serta menawarkan lebih banyak saluran kepada penonton bagi memastikan kepuasan hati rakyat terhadap penerimaan perkhidmatan itu. Ketika ini terdapat 16 saluran televisyen dan 6 saluran radio secara percuma disediakan melalui siaran TV digital MyFreeView dalam definisi standard SD dan berdefinisi tinggi HD. Saya rasa setakat ini dahulu laporan dari Parlimen. Terus menonton Buletin 1.30 untuk perkembangan selanjutnya. Kita kembali ke Sri Pentas.